yang belum aku kerjakan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, ada tak satu sunnah Nabi yang belum aku kerjakan? Kata Sayyidina Aisyah, wahai ayandaku, aku tidak mendapati sesuatu sunnah Nabi yang tidak engkau cuba lakukan kecuali satu. Apa dia? Yaitu di akhir menjelang kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini setiap pagi di waktu duha, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi daripada rumah menuju ke satu pasar, di ceruk pasar kaum muslimin, dan di situ baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan seorang orang buta yang berbangsa Yahudi. Dan Nabi akan menyuapkan makanan, Nabi akan ambil makanan daripada rumah, dan Nabi akan pergi ke orang tua yang buta tadi, dan Nabi akan suapkan orang buta tadi. Itu setiap pagi selama berapa? Berbulan-bulan menjelang wafatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun susah kita nak buat. Kalau ada dekat pasar Sungai Abung ni, ada satu orang pengemis, dia duduk tepi macam gitu. Itu kita dah siap masak, dah balik daripada sembahyang subuh, apa semua, pergi sana, suapkan dia hari-hari, berbulan-bulan. Itu dah satu kelakuan yang luar biasa kan kak? Ini menunjukkan betapakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bukan orang kebanyakan. Rasulullah bukan sekadar raja. Rasulullah adalah khairul bariyah. Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk. Menjatuhkan diri, jalan daripada rumah, pergi ke pasar setiap pagi, menyuapkan dengan tangan baginda yang mulia kepada mulut orang Yahudi itu. Yang lebih ajaib, yang lebih menyayat hati, yang lebih mempersona, yaitu apa? Setiap hari, kenapakah yang menjadikan Rasulullah menyuapi lelaki tadi? Kerana setiap hari lelaki itu kerja dia satu. Dia duduk di situ, dia letak satu barang ataupun satu bakul. Kalau ada orang nak bagi duit, kalau tak nak tak. Yang penting apa? Dia duduk di situ. Kenapa dia pilih duduk di pasar orang muslimin? Kerana dia nak menunjukkan protes hati, yang dia nak menunjukkan ketidaksukaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi sampai tengah hari dia duduk di tempat itu dengan satu maksud. Apa maksud dia? Mencaci Rasulullah. Mula dia tak berhenti-henti. Muhammad pemecah belah umat, Muhammad penipu, Muhammad gila, Muhammad itu dan ini, itu dan ini, itu dan ini. Cuba cik cakap 1 jam je. Gitu duduk. Kalau kita tak suka dengan satu orang, kita duduk dekat sini, apalah si beda? Tak ada kan nama beda kat sini. Kalau ada, saya tukar nama lain. Apalah beda itu, beda ini, beda itu, beda ini, beda itu, beda ini. 1 jam. Pernah tak? Pernah. Ini lelaki ini daripada pagi sampai tengah hari, kerja dia mencaci Rasulullah SAW. Itu lahir daripada apa? Lahir daripada dendam kesumat hati yang marah, yang tak terperi. Betul tak cik? Itu setiap hari. Muhammad ini, Muhammad itu, Muhammad ini, Muhammad itu. Dan Rasulullah mengetahui hal ini. Dan adakah Rasulullah tangkap dia, ikat ramai-ramai, tabur kerenjel? Tak ada. Nabi tak memberitahu sahabat. Setiap pagi Nabi pergi ke tempat lelaki tadi, membawa makanan daripada rumah Nabi yang mulia, dan Nabi menyuap lelaki tadi dengan tangan baginda yang mulia. Itu setiap hari. Setiap kali dia suap, sambil mendengar orang di hadapan dia mencaci-caci dia. Muhammad, kau tahu tak Muhammad ni? Dia tak tahu dia buta. Muhammad ni gini, Muhammad ni gini, Muhammad ni. Kalau aku jangan kata jumpa dia, kalau aku dengar nama dia mengenyam, dia cakap macam tu. Nabi ambil makan, Nabi suap. Dia lembut Nabi suap. Kalau 1 hari mungkin kita boleh buat. Kalau 2 hari mungkin kita boleh buat. Kalau seminggu, pula malam tadi mimpi hantu. Apa saya cakap? Dia tonyok-tonyokkan sikit dia punya makanan kat mulut dia macam itu. Tapi Nabi tak. Dan setiap hari Nabi mendengar orang mencaci, mencela begini, dan dalam keadaan Nabi tetap suap, dan tetap suap.
Kalau kita kan mungkin kita kata, kau tengok, kau caci aku, nanti kau tahulah yang suap tu aku. Dan lepas sebulan Nabi cakap, akulah selama ni Muhammad. Adakah Nabi bersifat begitu? Tak. Sampai Nabi wafat, orang lelaki tua itu tak tahu yang baginda besar Nabi SAW yang suapkan. Nabi tak ada hasrat untuk mengatakan, selama ni kau marah aku kan, selama ni kau maki aku kan, kau tak sedar diri, akulah suap kau hari-hari. Tak, Nabi tak cakap pun. Nabi tak cakap, dan setiap hari Nabi suap dalam keadaan dia caci dan maki, dalam keadaan dia tak tahu. Yang menyuapkan itu Muhammad. Sampaikan terkeluar daripada mulut lelaki tadi, hei, baik ni akhlak kau. Hei pemuda, aku tak pernah jumpa orang yang lebih baik daripada kau. Sepatutnya kalaulah ada Rasul akhir zaman, engkaulah yang menjadi Rasul, bukan Muhammad. Mana dia? Aku lapar kat sini, aku miskin. Ini dia dekat rumah dan dia tengah tidur. Dia cakap macam itu. Kerja dia macam itu je. Dan sampailah hari kewafatan Nabi SAW. Nabi ni orang besar kak? Kalaulah di kalangan kita, di Bandar Muar, ada orang besar yang meninggal, tentu nak satu Muar dapat tahu. Dan begitu apabila Nabi wafat, kata riwayat para sahabat, tidak ada hari yang paling mendukacitakan di langit dan bumi kecuali hari wafatnya Nabi SAW. Dan tak terhalang berita kewafatan Nabi itu didengar oleh laki-laki tadi. Dalam keadaan laki-laki itu tak tahu pun sampai pada saat itu yang Rasulullah lah yang sering suapkan mulut dia dengan makanan tadi itu. Apabila dia dengar Nabi Muhammad meninggal, puas hati aku. Mati akhirnya Muhammad. Rasa yang tahu itu. Dia tu cakap, kenapa dia tak tahu? Dia tak tahu. Lepas 2-3 hari daripada wafatnya Rasul SAW, itu Sayyidina Abu Bakar datang kepada rumah Sayyidina Aisyah. Itu tanya pada Sayyidina Aisyah, "Hai Aisyah, apakah sunnah Nabi yang belum aku kerjakan lagi?" Kata Aisyah, benda tadi itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pun seorang yang sangat mahu mencontohi Nabi SAW. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar tahu tujuan dalam kehidupan kita satu je. Buat Allah sayang kita, buat Allah redha kita. Dan redha dan sayang Allah, Allah dah ikat, Allah berkehendak untuk memberi sayang dan redha itu kepada orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Tanpa mengikuti Nabi, mustahil sayang dan redha Allah akan datang kepada seseorang. Barang siapa yang mengaku cintakan Allah, fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, ikut akan Nabi SAW. Barang siapa yang sudah mengikuti Nabi, nescaya dia akan disayangi oleh Allah dan akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Kerana inilah Sayyidina Abu Bakar nak mencontohi Nabi sedaya upaya. Lalu diambilkan makanan dan pergi ke tempat yang diberitahu oleh Sayyidina Aisyah, dan baginda besar Nabi SAW itu Sayyidina Abu Bakar itu pun suap lelaki tadi sebagai ittiba', sebagai mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan macam biasa, dia ingat orang yang suap tu Sayyidina Abu Bakar ni Rasulullah. Dia kata, mana kau datang, mana kau pergi, 2-3 hari ni kau tak ada datang, lapar aku, panggil-panggil tak tahu nak cari kau kat mana. Kau dengar tak cerita Muhammad dah mati? Lelaki tu kata, Sayyidina Abu Bakar senyap, dia sambil suapkan. So, kau dengar tak? Puas hati aku, Muhammad pun gini-gini, meninggal, sukalah dia. Suka dia tu. Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang paling mencontohi Nabi. Sayyidina Abu Bakar seorang yang paling lemah lembut. Sayyidina Abu Bakar seorang yang paling halus budi pekertinya. Kata Nabi SAW, dan di kalangan ahli sunnah wal jamaah harus kita mengiktikadkan, selepas daripada para nabi, para rasul dan para ulul azmi, manusia paling aula adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Sayyidina Abu Bakar yang suapkan lelaki tadi itu. Suap. Dalam masa yang sama, lelaki itu mencaci maki Rasulullah SAW. Kita, kalau orang marah kita mungkin boleh tahan tak? Tapi kalau orang marah, orang yang kita kasih, itu mungkin
sabar kita itu ada limitnya. Sayyidina Abu Bakar tak tertahan amarahnya apabila mendengar kekasihnya, yang ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicaci dan dimaki oleh lelaki ini. Disuapnya agak kasar. Dah mula-mula lembut dia. Lepas tu dah agak kasar. Satu hari je. Tak sampai berbulan. Nabi berbulan-bulan. Begitu. Lelaki tadi pun merasa sesuatu yang berbeza daripada suapan-suapan dia daripada hari-hari sebelum itu. Apa kata lelaki Yahudi tadi? Aku tak naklah, engkau bukan orang yang suap aku selama ni. Orang yang suap aku dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan penuh lemah lembut. Engkau ni kasar lah, aku tak nak kau suapkan aku. Macam gitu. Lalu Sayyidina Abu Bakar tak tertahan lagi dengan apa yang diucapkan oleh lelaki Yahudi tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, wahai pakcik, wahai lelaki tua, wahai Yahudi, ketahuilah, engkau tak akan mungkin akan dapat merasa suapan-suapan selembut itu lagi. Engkau takkan mungkin, engkau takkan dapat lagi orang yang lebih mengasihimu selain orang lelaki tadi. Kau tahu tak wahai pakcik, hari-hari yang suap engkau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lelaki Yahudi, dia kata kau jangan main-main. Aku hari mana Muhammad daripada? Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang baginda sudah dijemput oleh Tuhannya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam lelaki tadi. Apa poin yang saya nak cakap? Kalau yang lakukan itu malaikat, biasa tak Majid? Biasalah, sebab malaikat tak ada nafsu. Kalau yang lakukan itu daripada kalangan jin, kita tak heran sangat. Kenapa? Jin itu kan ada kekuatan yang luar biasa. Kalau malaikat tak ada hawa nafsu, tak ada marah, itu biasa. Tetapi yang lakukan perkara itu min anfusikum, manusia seperti kamu. Ajaib tak kak? Ajaib. Pada satu ketika, satu malam, ada seorang sahabat radhiyallahu anhum, beliau nak mencuba mengikuti sembahyang malamnya Nabi SAW di Masjid An-Nabawi. Nabi takbiratul ihram, Allahu Akbar, sahabat ni ikut, Allahu Akbar. Boleh tak menjadi makmum kepada imam yang tak mengetahui ada makmum di belakang? Boleh? Boleh. Lalu Nabi baca Al-Fatihah, waladhdallin amin. Kemudian Nabi baca surah. Apa surah Nabi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma, ayat Al-Baqarah ila al-akhir sampai habis. Berapa juzuk? 3 juzuk lebih. Betul tak? Kemudian habis daripada Amanu Rasulu bima unzila sampai habis, Nabi baca Fatihah lagi. Dan Nabi sambung rakaat pertama baginda selepas ada surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Berapa juzuk lagi? 1 juzuk setengah. Habis surah Ali Imran, Nabi sambung lagi bacaan surahnya dengan surah An-Nisa. 1 juzuk setengah lagi. Habis surah An-Nisa, Nabi sambung lagi Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa sahabat tu dah rasa menyesal juga lah ikut. Nak keluar dah rasa macam tak patut pula, dah separuh jalan ikut jugalah. Dan Nabi sambung lagi setelah surah An-Nisa adalah surah Al-Ma'idah sampai setengah ayat dan Nabi sujud. 1 rakaat Nabi 7 hingga 8 juzuk Al-Quran. 2 rakaat Nabi setengah Al-Quran. Itu sebab Sayyidina Aisyah kata, meriwayatkan, kalaulah Nabi bangun malam dan solat, kaki Nabi bengkak. Bukan sebab makan daging banyak gawat tak? Tak, sebab lamanya berdiri. Mana tak lama berdiri? Kita duduk macam ini baca setengah Quran macam mana? 1 juzuk je lah duduk pun dah berpinau-pinau mata kita kan. Ini berdiri 15 juzuk Al-Quran. Macam mana? Bengkak kaki. Rasa-rasa 2 rakaat Nabi berapa jam? Kalau baca setengah daripada Al-Quran, dan Nabi baca Quran tartil. Yasin wal Quran adalah kemina kalau bila itu express. Ini tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tartil. Bacaan yang sebegitu 15 juzuk. Rasa berapa lama? Cuba try lah. Kita tak tahu kan? Cuba kita try malam ni. Peganglah, pegang Al-Quran. Boleh? Boleh tak kita semayang sambil pegang Al-Quran? Boleh. Apa masalahnya? Memang boleh. Baca Al-Quran 15 juzuk. Mulut kita pun rasa nak krem. Jangan kata kaki, mulut pun nak krem. Betul tak? Itu makan masa 4 hingga 5 jam paling ringan. Dan dia kebiasaan pergi kepada 5 hingga 6 jam. Sebab itulah diriwayatkan kalau Nabi sembahyang malam kebiasaannya, kalau witir Nabi baginda sudah lakukan ketika selepas Isyak, baginda cuma sembahyang malam 2 rakaat. Tapi 2 rakaat Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak berapa minit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Macam gitu. Apa poin yang saya nak kata? Kalaulah bangsa jin yang buat macam gitu, itu biasa tak? Sebab bangsa jin kuat. Kalaulah malaikat yang buat benda tu, itu biasa tak? Kenapa? Malaikat tidak ada nafsu dan kuat. Tetapi Nabi Muhammad tu min anfusikum. Baginda adalah manusia seperti kamu. Bukankah min anfusikum itu bukan menjatuhkan martabat Nabi? Bukankah min anfusikum itu lebih meninggikan martabat Nabi SAW bagi orang yang mempunyai hati nurani yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau hatinya sudah hitam dengan Nabi SAW akan mencari-cari sesuatu yang menjatuhkan Nabi SAW. Wa na'udzubillahi min dzalik min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang Rasul min anfusikum, daripada kalangan kamu sendiri. Apa sifatnya? Apa di antara sifatnya? Min anfusikum azizun alaihi ma anittum, dan sangat susah, sangat berduka cita, sangat menghiburkan hati Nabi SAW atas apa-apa yang menduka citakan kamu. Kalaulah kita rasa takut, Nabi lebih takut daripada apa yang kita takut. Hal keadaannya, kata guru saya, kalaulah kita punya anak itu belajar di Kelantan, umur 9 tahun, perempuan lagi, itu nak balik raya, kita tak sempat nak ambil jam teruk, kita pun telefon dengan ustaz dia, ustaz boleh tak kirim anak saya naik bas, naik bas, nanti saya ambil dekat bas stand Muar. Boleh kata ustaz. Budak tu ketika diantar naik bas takut tak dia? Takut. Tapi mak ayah dia yang tunggu dekat bas stand lagi takut daripada budak tu. Begitulah takutnya Nabi. Begitulah risaunya Nabi SAW kepada kita. Melebihi risaunya mak ayah kita kepada kita. Apa yang Nabi risaukan kepada kita, itu bukan sekadar apa yang kita makan, Kak. Apa yang Nabi risaukan kepada kita, bukan apa yang kita pakai, tetapi bagaimana umatku ketika peninggalanku, bagaimana umatku dapat mengharumi hari-hari yang sangat panjang ketika di akhirat. Diriwayatkan dalam satu riwayat hari wafatnya Nabi SAW, ketika Nabi mengisyarahkan kepada Sayyidina Fatimah Al-Zahra, wahai anak daku, pergi tengok di belakang pintu ada orang yang datang, dan dia adalah malaikat maut. Malaikat maut, dan masuklah malaikat maut dan duduk di samping Nabi SAW. Nabi bertanya kepada malaikat Israel, diriwayatkan dalam satu riwayat, wahai malaikatul maut, mana kekasihku Jibril? Mana kekasihku Jibril? Kenapa dia tak datang kepadaku pada saat aku akan meninggalkan dunia yang fana ini? Lalu malaikatul maut datang dan pergi memanggil kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mana? Kenapa kau tak datang kepada aku ketika aku menjelang sakaratul mautku? Apa jawab malaikat Jibril alaihissalatu wassalam? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, siapakah di kalangan kami yang sanggup
melihat wajah kekasih Allah dalam sakarat. Aku tak sanggup melihat keadaanmu dalam sakaratul maut, kerana malaikat maut tahu keadaan sakarat. Apa yang dirisaukan oleh baginda Nabi? Itu sakaratul maut tak? Sebentar saja lagi Nabi tahu dia akan meninggalkan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Sebentar saja lagi dia tidak mungkin akan bertemu lagi dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sangat menjadi buah hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saja lagi dia akan tinggalkan rumah. Sebentar saja lagi dia akan tinggalkan para sahabat-sahabat baginda. Dia tahu keadaan begini. Tetapi tengok, saat yang segenting itu, saat yang kritikal seperti itu, saat yang mencemaskan bagi kita yang kebiasaannya, di saat sakaratul maut Nabi SAW, tengok apa yang Nabi fikirkan pada ketika itu, Kak. Bertanya Nabi SAW kepada Jibril AS, wahai Jibril, apakah hak aku wahai Jibril? Apakah hak aku wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Jibril, beritahu kepada umatku, beritahu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu langit sedang dihias, malaikat sudah bersusun beratur, syurga sedang dihias untuk menanti kedatangan roh sucinya. Kalau kita kan dengar macam gitu, kita melompat ya bedah-bedu, Kak. Selesailah. Jangan cakap dapat macam gitu, kita dapat kereta kancil sebiji baru pun kita dah macam sikit hilang kita punya kewarasan. Ini dia kata, pintu langit sedang dihias, malaikat sedang bersusun, syurga sedang dihias, anak-anak bidadari sedang berhias untuk menanti roh suci wahai Rasulullah. Mendengar kata daripada Jibril, apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah baginda tak berubah, kecemasan baginda tidak berubah, reaksi muka bimbang Nabi tak berkurangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, bukan itu maksudku. Maksudku adalah bagaimanakah keadaan umatku ketika sepeninggalan aku nanti? Apa yang dia fikir? Kita kah? Kita. Kalau kita kan dah ada satu jaminan. Contohlah, kita orang besar. Sebenarnya kita pergi rombongan sama-sama naik bas. Oh, Ustaz Syed special sikit. Nanti Ustaz kalau sampai je Kedah, Ustaz duduk rumah saya. Yang lain duduk hostel. Itu kan macam mana saya akan berlaku? Sampai je Kedah, okey apa-apa call lah, saya terus pergi tempat yang dah disediakan oleh saya, betul tak? Tanpa menghiraukan jamaah kita. Nabi tak. Nabi tak pentingkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak berubah muka mendengar jaminan sebegitu. Nabi kata kepada malaikat Jibril, bagai apakah keadaan umatku sepeninggalanku? Malaikat Jibril bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, beritahu kepada kekasihku, 1/3 daripada umatnya akan kumasukkan ke dalam syurga. 2/3 bermaksud tak masuk syurga. Apa yang berlaku? Nabi sedikit pun tak berubah wajah baginda. Nabi terus cemas, Nabi terus risaukan kita. Azizun alaihi ma anittum, yang sangat-sangat susah apa-apa yang mendukacitakan hati kamu. Nabi kata, wahai Jibril, 1/3 saja, bagaimana lagi 2/3? Umat aku lemah wahai Jibril, umat aku kecil wahai Jibril, umat aku takut wahai Jibril. Tambah wahai Jibril, minta dengan Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu jaminan kepada baginda, sudah ada jaminan. Tapi kepada kita, 2/3 daripada umatnya dalam bahaya, itu menyusahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cakap dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umatnya
akan kumasukkan ke dalam syurga, itu 1/2 daripada umatnya akan kumasukkan ke dalam syurga. Nabi mendengar perkataan daripada Jibril. Adakah Nabi gembira? Tak berubah lagi ekspresi muka Nabi. Nabi terus merah muka baginda, terus risau tentang apa yang disampaikan. Apa kata Nabi? 1/2 saja, setengah saja umatku, lagi setengah macam mana? Lagi setengah macam mana? Minta tambah lagi Jibril, minta Allah tambahlah lagi. Kenapa Nabi tak minta sendiri dengan Allah? Nabi lah makhluk yang paling beradab dan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beritahu kepada Jibril, "Hai Jibril, pergi beritahu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakkah aku berikan dia 2 pilihan. 2/3 daripada umatnya akan kumasukkan ke dalam syurga, ataupun aku berikan dia satu authority, aku berikan dia satu kuasa, aku berikan dia sesuatu yang bernama syafaat, untuk dia tolong seberapa ramai umatnya kalau dia nak. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi memilih syafaat. Kenapa Nabi memilih syafaat? Untuk memastikan seberapa ramai daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selamat daripada murka Allah dan menuju ke dalam nikmat Allah, yang ini syurga Darul Naim. Kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada cerita riwayat itu, ulama menggariskan dalam 6660 ayat dalam Al-Quran, dalam 114 surah di dalam Al-Quran, apakah ayat, apakah surah yang paling memberi harapan kepada kita untuk selamat di akhirat nanti, Kak? Satu, iaitu apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa maksudnya? Tuhanmu wahai Muhammad tak akan beri kepada engkau kecuali sampai engkau redha. Tuhan tak akan bagi kepada Nabi Muhammad kecuali sampai engkau redha. Rasa-rasa Tuhan berjanji, dan innallaha la yufliful mi'ad. Allah tak mungkin memungkiri janji. Allah dah berjanji dia akan beri kepada Nabi SAW sampai baginda redha. Rasa-rasa kita, apakah sesuatu yang paling membuatkan Nabi SAW redha? Rasa-rasa kita, apa bendakah yang paling membuatkan Rasulullah redha? Kata para alim ulama, tak lain dan tak bukan adalah tentang keselamatan umatnya. Jadikah benda yang paling menjadi harapan kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat kita yang kita jumpa kunci kereta dalamnya. Tak mungkin kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita hantarkan puasa yang selalu gaduh suami isteri dalamnya. Kalau tak puasa baik, kalau puasa, yang ini hari buka puasa apa? Baru pukul 8 dah. Dia marah. Puasa kan agak marah juga. Adakah puasa yang begitu nak kita hantarkan ketika bertemu Allah? Ulama kata perkara yang paling menjadikan harapan bagi kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Kenapa Nabi bersifat sangat susah dan duka cita atas bahaya-bahaya, atas sesuatu yang menyusahkan kita? Itu Nabi SAW. Tanya diri kita, Kak, siapa kita? Sepupu Nabi, siapa kita? Anak saudara Nabi, siapa kita? Bangsa Arab? Bukan. Tetapi dirisaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi tumpahkan kasih sayangnya. Begitulah Nabi korbankan jiwa raganya. Nabi tak pernah bangun daripada tidur setiap pagi, Kak, kecuali yang memberatkan baginda sallallahu alaihi wasallam kita. Dan
beratnya Nabi, susahnya Nabi bukan ketika Nabi hidup, bahkan sekarang Nabi ada di barzah dengan penuh kenikmatan, tetapi jiwa dan raga Nabi masih susah, masih risaukan tentang kita. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, ada di sisi Allah satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan malaikat itu di samping makam Nabi SAW. Apa kerja malaikat itu? Malaikat itu adalah kerjanya menghantarkan seluruh amalan-amalan umatnya kepada baginda besar Nabi SAW. Jadi fahamlah kita, semua yang kita lakukan ini itu diketahui oleh Nabi SAW. Fahamlah kita, siapa yang beritahu? Mana kita tahu semayang itu wajib tak? Nabi yang beritahu kita, betul tak? Mana kita tahu puasa di bulan Ramadan ini wajib? Nabi yang beritahu kita. Mana kita tahu umrah di Baitullah itu sunat? Nabi yang beritahu kita. Ini juga Nabi yang sama beritahu kita. Ada satu malaikat yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala di samping makamku. Dan kerja malaikat itu adalah menghantarkan seluruh amalan-amalan umatku, kata baginda besar Nabi SAW. Dan apa sambungan daripada hadis tadi? Kalaulah amalan itu baik, aku bersyukur dan aku mendoakan penambahan kebaikan kepada orang yang melakukan tadi. Dan kalaulah amalan itu yang dihantarkan kepada Nabi, amalan-amalan umat Nabi, yang mana amalan itu amalan yang tak baik, aku berduka cita dan aku mohonkan ampun dan mendoakan kepada dia. Mari kita fikir, mari kita rasakan, amalanku ini setiap hari itu dipersembahkan kepada baginda besar Nabi SAW. Apakah suratan, apakah cerita yang kita hantar di hadapan Nabi pada setiap hari? Adakah cerita-cerita yang menggembirakan hati Nabi? Atau cerita-cerita yang terus mendukacitakan Nabi SAW? Adakah merajuknya kita dengan suami itu yang kita nak sembahkan kepada baginda besar Nabi SAW? Adakah merajuknya kita dengan anak dan jiran-jiran kita yang nak kita hantar di hadapan Nabi? Adakah perpecahan-perpecahan, kebencian-kebencian kita kepada umat Nabi itu yang kita hantar di hadapan baginda besar Nabi SAW? Tepuk dada kah? Jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Apakah suratan, apakah cerita, apakah yang kita sembahkan di hadapan Nabi SAW? Adakah perkara yang menggembirakan hati Nabi ataupun perkara-perkara yang merisaukan dan mendukakan cita Nabi SAW? Ya Rasulullah, mudah-mudahanlah di sisa-sisa kehidupan kita kita menyedari hakikat perkara ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan sesuatu perkara yang menggembirakan hati Nabi SAW. Dan tidak ada amalan, dan tidak ada sesuatu, dan tidak ada perkara yang lebih Nabi sukai, yang lebih Nabi anjurkan, yang lebih Nabi perintahkan kepada umatnya kecuali menuntut ilmu. Ghalib daripada hadis-hadis Nabi SAW, bersabda Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang alim. Siapa itu orang alim? Orang yang diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu. Kalau kita belajar nahwu dan saraf, kun itu fi'il amar. Fi'il amar itu perintah dan suruh. Kalau fi'il amar itu datang daripada seseorang yang mempunyai hak daripada kita, hukum dia wajib. Kalau suami kata duduk, wajib kita duduk. Kalau mak kita kata pergi kedai, itu wajib kita pergi kedai, bukan sunat lagi. Kalau guru kita kata duduk belakang sana, kita tak duduk, berdosa.
Amar kalau datang daripada orang yang berhak pada kita, hukum dia wajib. Apatah lagi datang daripada Allah dan Rasul, mestilah wajib bagi kita. Apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau Nabi tak uraikan amar itu kepada sesuatu, susah kita kak. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat cerdik dan mempunyai hati yang peka atas diri kita. Kata Nabi, jadilah kamu orang alim. Kalau tak mampu, tapi Nabi tak cakap kalau tak mampulah. Nabi kata sebaik-baik perkataan yang ringkas dan memberi makna yang bagus. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Wa muta'aliman, kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah kamu penuntut ilmu. Kalau tak mampu jadi penuntut ilmu, wa mustami'un bin ilm, jadilah kamu orang-orang yang mendengar akan ilmu. Kalau tak mampu menjadi orang yang mendengar ilmu, apa kata Rasulullah? Jadilah kamu orang-orang yang mencintai ilmu. Apa lanjutan hadis tadi? Janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Itu kan orang yang kelima itu kan domer, kata ganti nama. Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah orang yang kelima itu? Alim pun tak, menuntut ilmu pun tak, mendengar ilmu pun tak, cinta ilmu pun tak. Apa kata Nabi SAW? Nescaya. Akak tahu tak apa perkataan nescaya? Nescaya adalah confirm, mesti, pasti. Dan siapa yang confirmkan ni? Nabi SAW. Dan Nabi sedekah Rasul SAW. Tidak ada sesuatu yang dijanjikan oleh Nabi kecuali dia mesti benar, dan dia paling benar, dan dia pasti akan berlaku. Tidak akan keluar daripada kalam Nabi kecuali dia datang daripada Allah, dan dustanya Nabi dan Allah ini mustahil. Kata Nabi apa? Janganlah kamu jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Orang yang tidak ada kaitan dengan ilmu. Nescaya, pasti kamu binasa. Pasti kamu binasa. Pasti kamu binasa. Pasti kamu binasa kak. Jadi sibukkanlah diri kita. Kalaulah di dalam dunia ini ada perkara-perkara yang mampu kita pilih, itu dan ini. Kalau mana antara majlis zikir dan majlis ilmu, mana yang lebih kita dahulukan? Tidak ada tuntutan yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan Nabi gariskan. Apa kata Nabi SAW? Galakkan dan anjuran Nabi kepada penuntut ilmu, man yuridullahu bihi khair yufaqihu fid din. Daripada zaman Nabi Allah Adam sampai orang yang terakhir diciptakan oleh Allah kah, itu ada dua je orang, dua golongan manusia. Satu golongan orang yang Allah takdirkan kecelakaan. Apa maksudnya? Hidup tidak diberi iman, hidup tak diberi hidayah, mati dalam kekufuran dan disiksa selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berlaku atas kehendak Allah. Dan ada orang yang Allah kehendak akan dia bil khair, dengan kebaikan. Ini kehendak Allah. Man yuridullah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kehendak saya mungkin berlaku dan banyak tak berlaku kak, betul kan? Kalau kehendak orang besar itu pun sama juga. Kalau kehendak malaikat pun mungkin berlaku dan mungkin tak berlaku. Ini man yuridullah, ini kehendak Allah. Dan kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku kak, betul kan? Adakah sesuatu kehendak Allah yang terhalang daripada berlaku? La, tak mungkin. Ini mustahil. Ini mustahil. Nabi kata man yuridullah, barang siapa yang Allah kehendak akan dia bil khair, dengan kebaikan. Apa yang Allah akan bagi kepada orang tu? Yufaqihu fid din. Ini hadis kedua dalam matan hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendak akan dia akan kebaikan, nescaya.
Allah akan berikan kepada dia faham dalam agama. Tapi Kak, sekarang kan kita tahu suratan-suratan kita disampaikan oleh Nabi, dan hati kita yang mencintai Nabi, yang sangat berbakti kepada kita, hati kita mencintai orang yang sangat merisaukan tentang kebaikan atau kejahatan yang berlaku atas kita. Hati kita sangatlah ingin menggembirakan Nabi SAW. Dan apakah yang paling menggembirakan Nabi? Yaitu menuntut ilmu. Dan kata Nabi SAW, dan untuk faham dalam agama itu kebiasaannya, bukan mesti. Harus saja bagi Allah memberi ilmu kepada orang tanpa belajar. Tapi kalau orang macam kita, itu kebiasaannya mesti melalui proses belajar. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang Allah lorongkan dia untuk menuntut ilmu, nescaya Allah permudahkan jalan-jalan dia ke syurga. Suka tak kita? Kalau kita nak tengok, adakah kita ni orang yang diberi kebaikan oleh Allah, ataupun orang yang memang Allah ciptakan untuk dibinasakan? Tengok kaki kita, sering tak Allah langkahkan ke majlis-majlis ilmu? Tengok kehendak dan dalam naluri hati kita, nak ke tak pergi ke majlis-majlis ilmu? Kalau kita sering dilorongkan oleh Allah, itu ada tanda-tanda alamat kebaikan yang nak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi, apakah perkara yang patut untuk kita fokus untuk sibukkan diri kita? Menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat, kecuali uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, tak apa. Selagi belum uzur syar'i, carilah majlis ilmu. Kita kan nak kebaikan. Kata Nabi SAW, barang memandang orang alim, itu lebih aku sukai. Bukan sama Kak, lebih aku sukai, lebih baik, lebih Nabi sukai. Memandang alim lebih aku sukai daripada ibadah setahun. Ibadah setahun makcik Kak. Terlupa makcik juga. Ibadah setahun. Ibadah yang mana setahun tu? Siangnya aku puasa sepanjang hari, dan malam dia aku semayang sepanjang malam. Kak pernah tak semayang sepanjang malam? Apa yang dimaksudkan semayang sepanjang malam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib, itu nama dia malam. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat subuh, azan subuh, itu berakhirnya malam. Kata Nabi, memandang alim lebih aku sukai daripada ibadah setahun yang siangnya aku puasa sepanjang hari dan malamnya aku sembahyang sepanjang malam. Akak pernah tak satu hari dalam hidup akak azan maghrib, sembahyang maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, keluar daripada sembahyang maghrib tu Allahu Akbar, sampai sembahyang isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, keluar daripada sembahyang isya, terus Allahu Akbar, sembahyang sunat sampai pagi. Tak pernah? Takkanlah sekali pun tak pernah Kak? Samalah kita Kak. Dan saya pun tak terfikir nak buat macam gitu, dan takkan mampu saya nak buat macam gitu. Itu satu hari pun kita tak mampu nak buat. Sembahyang tarawih 20 rakaat, itu sekejap-kejap tanya dah berapa? Dah berapa? Dah berapa? Dah berapa? Kan? Itu berapa jam sembahyang tarawih? Paling lama pun 1 jam setengah, tu dah lama lah. Lama. Ini yang dinamakan malam 12 jam. 12 jam. Tak pernah kan sembahyang macam itu? Kata Nabi, siapa yang cakap? Nabi SAW yang cakap. Memandang orang alim lebih aku sukai daripada ibadah setahun. Malam siangnya aku puasa sepanjang hari, malam dia aku sembahyang sepanjang malam. Bukan sehari Kak, setahun. Tapi dengan satu syarat, pandang dengan takzim, pandang dengan kasih, pandang dengan
memuliakan orang-orang alim. Ganjaran dia besar macam gitu. Kan? Takkanlah kita jumpa orang alim, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Tok Guru. Aku tengok je dia macam kita. Tak. Apa yang maksud memandang orang alim? Belajar ilmu. Takkanlah kita nak tengok dia macam gitu. Pula isteri dia ada sebelah. Kacau juga masalah tu kan. Maksud memandang alim adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tengok lagi. Apa anjuran Nabi? Oh, saya suka cakap bab ni. Tapi masa nak habis pula. Apa kata Nabi? Barang siapa yang duduk dua ketika bersama ulama. Macam ini. Barang siapa yang bercakap dua perkataan bersama ulama. Barang siapa yang makan dua suap bersama ulama. Barang siapa yang berjalan dua langkah bersama ulama. Nescaya. Kata Nabi apa? Allah bagi kepada dia dua syurga. Yang satu syurga seluas langit dan bumi. Macam mana kak? Ganjaran yang Nabi sampaikan kepada kita. Dan Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu. Nabi bercakap daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kak, saya Sultan Johor lah. Kalau saya diri saya memang kak tak percaya. Dia kata, kak, saya ni kan ada rumah sewa ada 8 lah kak. Saya pun umur saya pun dah banyak lah kak. Akak ambil lah 2. Nak buat apa buat lah. Nak jual-jual lah. Nak sewa-sewa lah. Nak duduk-duduk lah kak. Kan kita rasa macam iya ke macam gitu. Itu baru rumah. Kalau saya kata kak, saya ada 8 taman. Yang saya punya taman-taman tu. Akak ambil lah 2 taman. Saya takut akak jalan ghostan je nanti. Satu taman harga dia puluh juta kak. Kalau 2 taman, ratus juta harga dia. Itu taman. Kalau saya cakap kak, saya ada Johor ni saya punya. Saya ada 11 daerah. Akak ambil lah muak. Akak uruslah muak. Saya tak layak nak uruskan lah. Saya takut terkejut je kak. Jangan dia berhenti je jantung. Terkejut lah. Betul tak kak? Apa pula kalau saya kata, kak saya bagi Johor kat akak. Lagilah kita tak tahu nak urus macam mana. Betul. Tak pernah terfikir kita nak dapat tanah sebesar Johor. Sebut pun dah lari dah kalau dia kasih kita tanah macam itu. Apa tak pula lagi dia bagi Malaysia? Apa tak lagi dia bagi satu dunia? Ini yang janji Allah Rabbul Jalal daripada lisan mulia Nabi SAW. Barang siapa duduk 2 ketika bersama ulama, berjalan 2 langkah bersama ulama, makan 2 suap bersama ulama, bercakap 2 kata bersama ulama, Allah bagi 2 syurga. Satu syurga seluas langit dan bumi. Apakah? Benda apa ni? Kan? Benda apa ni? Iaitu ganjaran, iaitu galakan, iaitu betapalah Nabi dan Islam dan Allah sangat-sangat menitik beratkan tentang ilmu. Begitu. Tapi kak, nanti dulu. Dan Nabi sebut lagi, barang siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, setiap langkah diampunkan 1000 dosa. Setiap langkah diangkat 1000 darjat. Nanti niat kak daripada rumah, keluar rumah, aku keluar kerana untuk mencari ilmu, untuk mencapai redha-Mu wahai Allah, ataupun untuk menghilangkan kejahilan daripadaku. Kita termasuk orang yang Nabi sabdakan tadi. Setiap langkah Allah ampunkan 1000 dosa. Setiap langkah Allah angkat 1000 darjat. Ada lagi? Ada. Rasulullah sebut lagi di dalam hadis, barang siapa yang keluar rumah dengan maksud menuntut ilmu, setiap langkah dibedakan satu maligai di dalam syurga. Aduh, masjid ni tak dikira maligai lagi kak. Kalau maligai ni masuk boleh sesat dalam ni. Lebih besar daripada ni. Bagi satu maligai, satu langkah. Daripada rumah kak, daripada rumah cik sampai sini berapa langkah rasa-rasa? Kalau kita nak tahu, kita try. Kita balik nanti kita try berapa langkah. Dan setiap langkah itu pasti Allah janji la yuflihul mi'ad. Allah tunaikan, Allah buatkan satu maligai. Apa poin dia? Perkara yang paling digalakkan, perkara yang paling Nabi suka, Allah suka, menuntut ilmu. Tapi dalam menuntut ilmu,
ada adab, ada syarat, ada hak-hak menuntut ilmu. Kita kan nak menghantarkan sesuatu yang menggembirakan Nabi. Bukankah kita nak mencapai redha Allah dengan cara menuntut ilmu? Tak cukup dengan menuntut ilmu, Kak. Menuntut ilmu ada haknya, ada adab-adabnya. Nabi berdoa dengan satu doa yang sering Nabi doa. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni min ilmi la yanfa'. Ya Allah, jauhkan aku. Ya Allah, selisihkan aku. Ya Allah, lindungi aku. Daripada apa, wahai Rasulullah? Min ilmi la yanfa'. Daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana apa? Kerana Rasulullah lah yang paling memahami tentang redha Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam hadis, terlebih dahulu diseksa orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmu sebelum penyembah-penyembah berhala. Tadi tak ada ilmu, itu tanda Allah nak binasakan. Sekarang dah dapat ilmu tapi tak dapat kekuatan untuk mengamalkan ilmu, itu sebenarnya bukan kebaikan daripada Allah, bahkan dia adalah musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang di hari akhirat nanti yang pertama diseksa oleh Allah? Orang alim yang tak mengamalkan ilmu. Orang alim yang tak buat apa yang dia cakap. Bahaya tak, Kak? Bahaya. Jadi untuk menggembirakan Nabi, untuk mencapai redha Allah, pertama kita berhajat supaya Allah beri kita kefahaman dalam ilmu. Betul tak? Dan yang kedua, kita nak Allah beri package daripada ilmu itu sendiri, iaitu hidayah, iaitu kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar. Tanpa kita mendapat kebaikan, kekuatan untuk mengamalkan, itu tak dinamakan khair, itu dinamakan musibah. Wa na'udzubillahi min zalik. Bagaimana kita nak mendapat ilmu? Kata guru saya, nak dapat ilmu, belajar. Belajar. Belajar ni macam-macam lah. Dalam kelas macam ini boleh belajar. Dalam YouTube boleh belajar. Betul tak? Dalam kedai kopi pun kadang-kadang orang belajar. Kan gitu. Boleh belajar. Tapi bagaimana kita nak dapat hidayah, kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar, itu lebih penting. Dan minta maaf, sistem ini, pemahaman ini, cara ini cuma dipraktikkan di pondok-pondok dan di madrasah. Bagaimana menyampaikan ilmu dan bagaimana mengatur murid beradab dalam menuntut ilmu. Kerana dengan adab, ilmu yang dipelajari itu akan menjadi berkah. Dan dengan berkahnya ilmu, itu barulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala package, iaitu kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Kita tak ada daya dan upaya, Kak. Kita tak mungkin boleh faham. Allah yang memberi kita faham. Betul kan? Dan kita juga takkan mampu untuk mengamalkan ilmu. Allah lah yang mengamalkan, memberi kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Jadi, untuk dapat ilmu, belajar. Alhamdulillah, Kak, Allah sering hantar kita di majlis-majlis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu. Ini dah ada satu tanda kebaikan-kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita. Tinggal lagi kita tunaikan hak penuntut ilmu. Kita belajar tentang adab-adab menuntut ilmu supaya kita dapat mengamalkan apa yang kita belajar. Dan Allah berfirman dalam ayatul Quranul Karim, barang dan beramallah dengan apa yang kamu tahu. Bermaksud di situ mengamalkan apa yang kita belajar. Jadi kena tahu dulu. Tahu dengan proses belajar. Dan kalau ilmu itu berkat, Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Beramallah dengan apa yang kamu tahu, nescaya kami berikan kepada kamu apa yang kamu tak tahu. Ya ini sifat mahmudah, ya ini nurani yang baik, ya ini kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Dia sedang memerhatikan kita, Kak.
Jangan kata duduk kita, fikiran kita dalam pandangan Allah, hati kita dalam pandangan Allah. Dia Maha Penyayang. Dia suka, dia sayang kita, mengalahkan ibu bapa kita sayang kepada kita. Nabi beritahu kepada kita, Allah itu sayang kepada hamba-hambanya melebihi 70 kali seorang mak sayang kepada anaknya. Sayang Allah kepada kita. Dia sedang memerhatikan kita. Tinggal lagi kita tak merasakan keberadaan dia. Mari saya ajak sama-sama kita rasakan yang kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita sedang ditelik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tundukkan kepala, kita merasakan dan kita merasakan kita sedang bersimpuh di hadapan Allah. Kita tadah tangan dengan penuh merendah diri. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang mengatur segala kehidupan kami. Ya Allah, semua mudah bagimu. Ya Allah, apa yang kau mudahkan, semuanya akan menjadi mudah. Ya Allah, apa yang kau sulitkan, semuanya akan menjadi susah, wahai Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar. Ya Allah, Tuhan yang Maha melihat. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui. Ya Rabb, Kau Maha Pengasih. Ya Allah, kami semua bersimpuh di hadapan-Mu, di dalam rumah-Mu, mengharapkan satu tujuan, wahai Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa mertua kami. Ya Allah, ampunkan segala dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak dan isteri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau panggil kami, janganlah kau matikan kami, janganlah kau jemput kami, wahai Allah, kecuali telah kau ampunkan segala dosa kami. Akhiratmu panjang, wahai Allah. Akhiratmu menakutkan, wahai Allah. Dosa kami hijab, dosa kami aib, dosa kami penghalang, wahai Allah. Matikan kami dalam keadaan kami telah kau ampuni, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah qalbu kami, bersihkanlah hati kami daripada segala sifat mazmumah yang menarik benci dan murka-Mu, wahai Allah. Gantikan di dalam hati kami sifat-sifat yang kau redai. Berikan kami, hadiahkan kami, kurniakan kami tawaduk, ikhlas, jujur, cinta kepada-Mu, cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang permurah. Buangkan dendam dalam hati kami, buangkan bakhil dalam hati kami, buangkan kebencian-kebencian dalam hati kami, lunakkan hati kami, jinakkan hati kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada mara bahaya dunia dan akhirat. Jauhkan kami daripada gempa bumi, jauhkan kami daripada ombak tsunami, jauhkan kami daripada banjir yang melampau, jauhkan kami daripada perpecahan saudara, jauhkan kami daripada peperangan kaum, jauhkan kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, jauhkan kami daripada pemimpin-pemimpin yang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada merbahaya akhirat. Jadikan sakaratul maut kami nanti, wahai Allah, sebentar saja kami lagi kami akan berjumpa dalam detik sakaratul maut kami. Ya Rabb, jadikan sakaratul maut kami nanti, wahai Allah, saat-saat yang menggembirakan hati kami, sangat-sangat yang kami tak takut, wahai Allah. Pelihara iman kami, pelihara tauhid kami, pelihara Islam kami, wahai Allah. Jangan kau tinggalkan kami pada ketika itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau takutkan kami pada ketika itu. Ya Rabb, jadikanlah kami, jadikan barzah kami, jadikan kubur kami nanti, wahai Allah. Ketika kami sampai di sana, jadikan kubur-kubur yang kau telah jadikan taman daripada taman syurga-Mu. Jangan gelapkan kami, jangan tinggalkan kami, jangan hempit kami, wahai Allah. Jangan takutkan kami, wahai Allah. Datangkan peneman-peneman yang menghiburkan hati kami. Ya Allah, jadikan kami gembira di sana, wahai Allah. Bangkitkan kami daripada kubur-kubur kami nanti bersama rombongan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami daripada baginda, jangan tinggalkan kami daripada baginda. Jadikan kami ketika dikumpulkan di padang mahsyar nanti di bawah bendera para kekasih-Mu,
jadikan kami, rezekikan kami, kurniakan kami naungan daripada arasmu wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah, yang maha mengasihani, tetapkan kaki kami, tetapkan kaki kedua ibu bapa kami, tetapkan kaki guru-guru kami, tetapkan kaki anak dan isteri kami ketika kami dipaksa melintas siratul mustaqim wahai Allah. Jangan jatuhkan kami pada ketika itu, jangan biarkan kami jatuh seorang pun pada ketika itu wahai Allah. Selamatkan kami pada ketika itu wahai Allah, hanya dengan pertolongan dan rahmat-Mu wahai Allah, dengan syafaatnya Nabi kami, berikan kami orang-orang yang selamat pada ketika itu ya Rabb. Terakhir, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini bersama kedua ibu bapa kami, bersama orang yang kami cintai wahai Allah, kumpulkan kami sekali lagi dalam syurga-Mu kelak bersama kekasih kami, bersama buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan sisa-sisa kehidupan kami, jadikan hari-hari baki daripada kehidupan kami ini, yaitu cerita-cerita, kisah-kisah, berita-berita yang menggembirakan hati Nabi kami. Jadikan Nabi kami redha kepada kami, jadikan Nabi kami berbangga dengan kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang menjadi asbab Nabi kami susah. Jangan jadikan kami orang-orang yang menjadi asbab duka citanya hati Nabi kami. Anta waliuna wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Mudah-mudahanlah majlis yang diusahakan oleh orang-orang yang berusaha ini, mudah-mudahan diturunkan rahmat, diturunkan berkah, diturunkan pertolongan, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh usaha, seluruh hati, seluruh jerit-perit, seluruh ringgit-ringgit yang dikorbankan untuk menjayakan majlis ini dikira, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang memberatkan amalan kebajikan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahanlah terjemah penzahiran daripada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya majlis seperti ini menjadi asbab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bersama Nabi kita, bersama Rasul kita, bersama buah hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita tadah tangan kepada Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Mengasihani, Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita untuk kita dapat melihat wajah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Allah muliakan mata kita yang hina ini daripada dapat melihat wajah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Anta waliyuna wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Iya. Dan saya akan siapa sebenarnya boleh sampai saya ada seperti saya apabila itu saya kira siapa ini yang datang jadi itu bisa dimaksudkan jadi datang dan ini ada seperti yang harus dijelaskan jadi dari awal pada edit dari dan juga sahabat-sahabatkan alhamdulillah yang datang dari ini juga dalam Allah. Ya, sama-sama kita dapat berkumpul dan terima sangat banyak. Kami ya Rabbal Alamin, dan saya sering bersyahadu dengan doa-doa yang telah kita ucapkan dan kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita doa, apa yang kita harapkan Allah memberkati sebagai doa kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Saya mohon maaf sebab ada dosa yang saya tadi saya lebih tahu bagaimana itu saya tak lanjutkan kita kena video pertama kali jadi kita tidak tahu nak berangkat untuk ilmu jadi dia dulu kan jadi saya kata dengan niat untuk kita ilmu supaya dapat memperkatakan ya jadi saya semua alhamdulillah sahabat yang ada ini sebenarnya boleh kita dapat doa apa nama kita dengan ilmu dengan sahabat dan sama-sama faham ya jadi di bagian ini kita ambil ilmu kita. Assalamualaikum. Ya. Baru habis maulid di Masjid Sungai Abung. Dah habis tak? Boleh cakap? Siap. Oh ni Cik Pen lah? Ni Cik Pen lah? Oh tu saya tak set. Ya. Oh. Nama Syed dah. Boleh. Boleh. Okey, pakai nombor ni Cik Pen lah? Pada nombor ni okey. Baik Cik Pen, boleh? Boleh. Okey. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. So, kita okey. Terima kasih juga Ustaz tadi sudah memberikan penerangan ilmu yang betul. Okey. Syarah sikit-sikit. Kat mana? Rumah kat surau, kat madrasah. Pada hari ini juga saya Abang daripada sini. Masjid Sungai Abung ni. mohon doa Gaji. tadi saya bersama Saya duduk Pak Punggung. Ya. Jadi kita doakan juga suami dia tadi pun kita dimasukkan dalam zon merah. Datang ke sejak hari Selasa pagi. Kedua orang yang kat sini. So kita doakan mudah-mudahan suaminya kembali sampai berurusan kawasannya dan semua mudah-mudahan dalam yang ikut ramai makcik-makcik yang dah pencet kisah waktu ya. Jadi dan juga untuk bukan ibu saja, sahabat-sahabat lain dan keluarga kita. Jadi saya tak lupa juga ucapkan selamat hari jadi kepada sahabat-sahabat yang lahir di September dan Oktober. Jadi alhamdulillah ramai yang dikumpulkan sebab minta maaf bulan lepas kita tak dapat buat. Jadi kita kumpulkan pada hari ini. Dan juga minggu depan telah seperti biasa, tapi saya dan sahabat-sahabat lain yang bersama-sama ni ada program lain iaitu pergi ke Indonesia, ke Bogor, Bandung dan Jakarta. Jadi minggu depan saya tak ada. Kami mohon doakanlah kami semua pagi selamat balik. Kata orang tu tak pernah sesekali lagi melancong lah ya. Tak anak-anak tak bawa kita pergi dengan kawan-kawan pencin lah. Jadi doakan kami lah. Semoga kami dapat kembali dan kita jumpa kembali ya. Okey. Di samping itu juga nanti bersedia sahabat-sahabat yang telah masuki bengkel untuk mendekor kek. Kami nak bagi sikit jadi hatilah, iaitu kumpulan satu jadi 5 kumpulan. Kumpulan Umi Ibu saya nanti waktu ni ke depan saya tahu dulu standby. Kita panggil kan mungkin. Okey, kumpulan yang kedua 6 sekawan standby. Jangan pagi-pagi tak keluar pula ni hadiah besar tu. Okey kumpulan Khairul Ahli Jurah, kumpulan Maharani Ayu standby. Ketua kumpulan tu bersedia. Kata orang tu bukanlah kata orang hadiah yang tapi ada lah sikit ya sebagai
sedar saja ya. Dan juga saya ucapkan juga kepada acara dia yang sudi memimpin bengkel itu menjadi MC ya. Jadi beliau ada di sini sebab dia memang gigih lah ya, bersama-sama dengan kumpulan kita lah ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat channel yang saya kasihi kerana menyokong program kita setiap kali adakan program ya. Dan juga ucapkan banyak terima kasih ada yang menyumbang ya, makanan, kuih ya. Jadi saya rasa sangat-sangat teralhamdulillah bila kita buat program itu bersama sangat meriah ya. Ya sekarang sahabat kita ni ada yang baru ni, sahabat yang tukang ambil gambar, dia akan cara merekam. Jadi nanti kita boleh ceramah ke apa, satu sahabat-sahabat yang tak dapat hadir boleh buka, boleh dengar apa yang ceramah pada hari ini. Rugi juga ya kalau siapa tak datang pada hari ini, tak dapat dengar, tapi sekarang kita ada sahabat yang merakam ya. Jadi di samping itu juga pada hari Sabtu kumpulan AJK harus akan datang ke Kubur. Jadi bila ada program yang lain nanti saya akan juga ahli-ahli jawatan ahli-ahli kita untuk join bersama-sama dengan ahli kuasa daerah ya. Jadi saya rasa lebih meriah. Siapa yang volunteer nak jadi utama tadi ya, mungkin atau orang dulu terjerat dah kurang jadi silakanlah yang ada muda-muda ni nak join sama boleh saja ya. Okey, saya serahkan mic ini kepada Najam Isria. Terima kasih kepada acaranya kerana sudi melibatkan hati kepada Hirwa Azizra. Seterusnya kepada peserta-peserta bengkel dipersilakan wakil kumpulan yang pertama pemenangan yang pertama kumpulan Umi Ibu Sayang dipersilakan untuk mengambil hadiah. Tahniah kumpulan Umi Ibu Sayang kerana sudi meraihkan program kami. Seterusnya yang kedua kumpulan Maharani Ayu dalam bengkel menghias kek lepas tu boleh lah kalau nak tempah kek ambil apa? Sila. Seterusnya kumpulan tangsukawan yang ketiga, pemenang ketiga. Wakil. Seterusnya kumpulan Hirwa Azizra. Wakil, silakan. Seterusnya kumpulan Seri Mulia. Wakil silakan untuk mengambil cedera hati. Kumpulan Seri Mulia. Ada tak siapa-siapa boleh ambil? Boleh tolong ambil wakil. Terima kasih kepada wakil yang telah sudi mengambil cedera hati. Dan seterusnya kepada yang menyambut hari lahir bulan September dan Oktober dipersilakan ke hadapan untuk sama-sama acara memotong kek. Dipersilakan. Saya baca.
salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabun wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihil qaraibu wa husnul awatimi wa yustasqal qamanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafhatin wa nafasin bi'adadi kulli maghdubin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunadu bihi al-gharaibu wa husnul awatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafhatin wa nafasin bi'adadi kulli maghdubin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih Ustaz. Okey, sahabat-sahabat Jannah yang dijemput bagian luar. Soalnya tadi dia bertemu diri, ya.